Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini seperti biasa kita bersiaran La Tahzan. Diam tak diam dah masuk siri keempat insyaAllah. Hari ini tajuk dia bagaimana untuk tetap bahagia di sebalik setiap ketentuan Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Izmir apa khabar? Assalamualaikum, Ustaz dengar ke? Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Izmir boleh dengar saya ke? Ustaz Izmir terhilang sekejap Kita tunggu Ustaz Izmir masuk balik. Sekejap tuan. Saya cuba hubungi Ustaz Izmir balik. Kami ni sebenarnya dari Rumah Ngaji Furqan Damansara Damai lah. Dan kami juga mengusulkan Furqan Natural Therapy dan Acupuncture Center. Yang menganjurkan di sebalik tabir ni kami lah, insyaAllah. Hari ini tajuk kita siri keempat tuan-tuan, insyaAllah. Dalam episod bahagian akhir, episod yang pertama, La Tahzan innallaha ma'ana. Bagaimana untuk tetap bahagia di sebalik setiap ketentuan Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz hilang tadi pergi mana tu? Pergi minum air je. Minum air. Ustaz sihat? Alhamdulillah, apa khabar? Sihat, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. PKP ni Ustaz dah boleh berjalan ke? Berjalan sini je. Tak ada ke mana pun. Jalan di area-area rumah saja. Ustaz, diam tak diam, hari ni kita dah sampai siri keempat dah. Okey ke? Alhamdulillah okey, siri keempat. Tapi itulah, dia orang mungkin ada yang belum kenal lah. Kalau tengok je kan. Masya Allah. Boleh ke tak kenalkan diri sikit? Boleh insyaAllah. Saya tak apa dengar sebenarnya, tak clear sebenarnya. Ni line lah. Saya kira line saya tak apa clear lah. Terputus-putus suara. Kami dengar je lah. Suara. Ya, saya tak apa nak dengar sangat. Jadi saya kena apa? Ni ta'aruf dulu ya? Ya sila. Kenalkan orang tak kenal baik. lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya Izmir Faris bin Nur Azlan. Saya berasal dari Gombak dan sekarang menetap di Bangi. Saya kira hampir 5-6 tahun dah saya duduk di Bangi. Dan saya membesar di Gombak, sekolah rendah di Gombak, menengah di Gombak, sekolah mengajar dulu pun di Gombak, maknanya tak keluarlah daripada Gombak tu. Sejak selepas dah berkahwin baru berhijrah ke Bangi ni. Dan alhamdulillah saya kalau ikut daripada sudut pengajian agamanya, saya ambil agama ni lewat sikit. Saya sekolah pun saya tak ambil bidang agama, saya sekolah ambil bidang sastra. Jadi banyaklah bab-bab sastra ni banyaklah kita belajarnya, tapi sebab daripada sekolah dulu kita tidak bukan tidak ada agama, ada, tetapi tidak cenderung kepada
subjek agama itu untuk kita nak terus kepada bidang agama. Tapi lepas daripada sekolah tu masuk daripada belajar Politek Mara, kemudian kita ada belajar bab yang lain, sehinggalah saya belajar habis, saya bekerja sebagai di industri seni ni. Bekerja di industri seni ni di belakang tabir. Okey. Jadi drama-drama, filem semua tu kita buat lah selama 5 tahun. Saya berada di dalam bidang industri seni drama ni. Jadi pengalaman-pengalaman tu sedikit sebanyak ada lah untuk industri seni ni. Cuma dalam tempoh itu saya terfikir untuk nak belajar agama pula. Mana dah hujung-hujung saya berada dalam industri seni tu dalam 5 tahun gitu dah terfikir rasa macam nak belajar agama, rasa macam nak pergi Mesir lah, nak pergi ke Jordan nak belajar agama, tapi tengok-tengok basic tak ada. Kita bukan ada stamp bagai apa semua kan, sijil tinggi agama Malaysia, tak ada sijil tinggi agama bagai semua, tak ada. Jadi sampai nak keluar tu tak boleh. Jadi fikir-fikir balik, kena ambil pada awal balik lah, ambil pada mula. Jadi saya start dengan ambil sijil bahasa Arab di UIA selama 2 tahun. Jadi daripada situlah mulanya saya belajar agama, dan kita cari juga guru-guru yang ada untuk kita nak talaki kitab-kitab, antaranya kitab-kitab Arab, antaranya kitab-kitab fiqh, antaranya kitab-kitab panggil sebagai tauhid dan seumpamanya. Dan seterusnya kita belajar di Open University Malaysia, ambil degree, ijazah, dan seterusnya saya belajar di UKM, sambung master dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan Alhamdulillah sampai hari ini kita masih lagi meneruskan legasi dakwah tu. Maknanya saya dulu sebelum daripada berdakwah sepenuh masa ni, saya bekerja sebagai seorang guru agama di sekolah agama Kafar di Taman Melati ataupun Taman Setia. Jadi kalau orang Tombak dia mungkin tahulah Taman Setia ni dekat mana. Kalau orang tak tahu Taman Setia mana Ustaz, dia kata Taman Setia ni dia sebelah Taman Melati. Seberang je. Taman Melati tu Kuala Lumpur, Taman Setia tu Selangor. Jadi dia kalau rasa nak separuh-separuh, kepala masuk Selangor, badan masuk Kuala Lumpur, boleh. Dia gitu. Gombak juga ke? Macam mana? Kasut buatan Gombak ke? Pakai kasut? Bukan. Okey, kemudian lepas daripada masa saya bekerja ataupun mengajar di sekolah agama tu, barulah start saya mula mengajar di masjid, di surau, di pejabat. Dan akhirnya dalam keadaan yang padat juga jadual waktu tu, dan saya buat keputusan untuk berhenti daripada mengajar di sekolah agama, dan saya terus kepada mengajar ataupun berdakwah sepenuh masa lah. Sehinggalah sekarang ini hampir 6 tahun saya berada dalam bidang dakwah ni secara sepenuh masa, Alhamdulillah. Jadi itulah serba sedikit berkaitan dengan saya, sebab jangan panjang-panjang sebab masa kita pendek. Hari ni kita punya topik panjang tu kan. Jadi itulah saja serba sedikit yang mungkin ada yang baru kenal saya, yang ada dah lama lah. Yang baru kenal saya mungkin itu sebahagian pengenalan yang kita boleh kenalkan kepada sahabat-sahabat kita. Wallahu a'lam. Okey, hari ini insya-Allah tajuk kita Ustaz, bagaimana untuk tetap bahagia di sebalik setiap ketentuan Allah. Okey, jadi saya rasa saya dengar tadi Ustaz cakap dulu Ustaz kerja bahagian animasi ya. Bahagian industri seni, animasi, drama, TV, pelakon. Tapi belakang tabir lah. InsyaAllah bolehlah mungkin Ustaz selitkan sikit macam mana turning point tu. Ya. Turning point tu. Turning point tu saya akan serahkan pada Ustaz. Mungkin Ustaz ceritakan sikit lah macam mana turning point tu. Itu antara saya ambil masa sikit je. Saya ambil masa sikit untuk nak ceritakan turning point ni. Saya tak ada apa-apa yang katakan sebagai berlaku macam ni jadi begini. Takut jadi macam klise sangat bagai apa. Tapi benda tu sebenarnya datang secara tiba-tiba dan terasa macam nak belajar. Dan mungkin ada benda-benda yang saya perlu diamkan, tak perlu ceritakan pada orang. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebab saya punya disebabkan mungkin itu hidayah daripada Allah. Tak perlu kita ceritakan kepada orang. Tapi bukan maksudnya sebab ni saya jadi gini, sebab ni saya jadi gini. Tidak. Dia rasa macam benda tu tiba-tiba datang, Allah bagi pada kita. Tiba-tiba kita rasa macam nak belajar agama dalam keadaan yang sampai bila aku nak hidup macam ni, ataupun dalam keadaan, bukan kita kata industri seni tu tak bagus, dia boleh juga berdakwah dalam industri seni, tapi sebab waktu tu masa yang kita ada daripada pagi syuting sampai tengah malam syuting, besok pagi bangun syuting lagi, jadi tak ada masa langsung untuk nak belajar agama dan seumpamanya lah yang melibatkan apa. Jadi terfikir waktu tu sampai bila nak jadi macam ni, akhirnya saya stop daripada
industri seni dan terus mencari agama, belajar agama. Dan lepas kita belajar agama ni, kita tak putus kawan, sahabat-sahabat di dalam industri seni. Kita masih lagi hubung sama-sama, dan apa sahaja benda yang kita boleh tolong, kita tolong untuk nak sebarkan dakwah mungkin dalam industri seni kan. Masih lagi kita berkawan dengan sahabat-sahabat kita dekat sana, dan ramailah saya kira di belakang tabir sebenarnya. Kalau tuan-tuan nak tahu berapa ramai orang yang telah berubah, berada dalam landasan jalan Allah ni, cukup ramai. Sebab mereka ni tak popular ataupun tak terkenal, tak diketahui sebab mereka belakang tabir. Yang biasa kita nampak depan tabir je, berubah, popular, viral. Tapi belakang tabir sebenarnya lagi ramai orang yang dah berubah. Jadi itu antara yang saya boleh ceritakan lah kenapa boleh jadi berubah 360 darjah daripada industri seni sampailah kepada agama. Soalan ni sebenarnya ramai tanya, tapi saya tak mampu nak jawab sebab saya tak tahu kenapa saya boleh jadi gitu. Itu semua Allah yang gerakkan kaki, perasaan, hati saya untuk nak mencari agama. Macam tu je lah apa yang saya boleh kongsikan. Baiklah, insyaAllah saya serahkan pada Ustaz lah untuk teruskan insyaAllah. Boleh insyaAllah. Untuk sambung kita punya siri berikutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada malam yang penuh barakah ini kita dapat bersama-sama lagi berada dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung siri-siri kita yang berikutnya berkaitan dengan kitab La Tahzan, telah dikarang oleh Dr. Ain Al-Qarni. Mudah-mudahan perkongsian kita pada siri-siri yang lalu memberikan manfaat buat kita untuk kita applykan, gunakan ia dalam kehidupan kita supaya kita tidak bersedih terlalu lama. Sebab kita dah cerita dah pada kuliah yang lalu bahawa kalau kita nak bersedih boleh tak? Boleh. Sebab Nabi sendiri pun bersedih, sahabat-sahabat Nabi juga ketika wafatnya Rasulullah mereka juga bersedih. Tetapi mereka tidak membawakan kesedihan itu sepanjang tahun sehingga tidak memboleh melakukan amal saleh dan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita kongsikan pada kuliah-kuliah yang lalu juga saya harapkan sahabat-sahabat kita yang berada dalam live kita pada malam ini sama-sama kita sampaikan juga pada saudara mara kita, sahabat-sahabat kita agar mereka juga tidak merasakan kesedihan itu secara berterusan, berlarutan. Sehingga kita sebutkan betapa payahnya dan betapa bahayanya bila mana kita berada dalam kesedihan yang melampau sehingga kita menampak tali di atas meja untuk kita nak menghabiskan riwayat kita. Ini yang bahaya yang kita perlu ketahui. Jadi sebab itu, kalaulah kita tahu berkaitan dengan ilmu-ilmu ini dan kita yakin bahawa kenapa Allah Subhanahu Wa Taala buatkan begitu, maka kita akan tahu bahawa itu sebenarnya adalah hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita cuma ada hari ini sahaja untuk memperbetulkan hari semalam dan untuk mencerahkan masa hadapan kita esoknya. Ini kita dah bincang pada siri yang pertama dulu. Dan kita nak sambung pada siri yang hari ini, siri yang keempat. Itulah kita nak bincangkan bagaimana untuk tetap bahagia di sebalik ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira ini topik yang sangat tepat untuk kita. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang berada di bahagian utara Kedah dan seumpamanya yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan banjir, kepala air yang menempuh kampung-kampung. Subhanallah. Mungkin sahabat-sahabat kita yang ada juga menonton live kita doakan agar mereka diberikan kekuatan, kesabaran dan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan kita kebaikan yang lain untuk kita barangkali. Mudah-mudahan kita doakan juga mereka selamat dunia dan juga di akhirat. Dan Allah berikan pahala buat mereka. Mudah-mudahan dengan ujian yang Allah berikan itu memberikan semangat dan keimanan mereka kepada Allah tinggi. Mudah-mudahan dia selamat dan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mengalu-alukan kedatangan sahabat-sahabat kita. Saya suka sebut nama-nama ni supaya mereka juga dalam keadaan seronok bila nak duduk dalam live kita. Azwan dia kata Kulim Bandar Baru Kedah hadir orang Kedah. Jadi kita doakan juga mungkin ada saudara-saudara mereka yang juga Azwan sendiri yang dikatakan bahawa banjir di rumahnya. Kita doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan dan kelancaran untuk mereka dalam keadaan di sana. Terima kasih Azwan yang berada dalam live kita. Nur Azizah Kak Nur, terima kasih banyak. Aisyah Karim,
Terima kasih banyak Nurul Hida, terima kasih banyak Hafizah Alias, Lina Azmi, terima kasih banyak yang berada dengan kita, Nur Azrin Ain. Terima kasih banyak yang berada dengan kita. Boleh tolong like lagi, share lagi, komen lagi. Mudah-mudahan pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada kita berterusan sehinggalah hari kiamat nanti walaupun kita telah meninggal dunia, insya-Allah. Baik. Kita dah bincang pada kuliah yang lalu berkaitan dengan hari ini milik kita. Kemudian kita dah bincang bahawa kita nak buat apa saja semua kerana Allah, bukan kerana bisik-bisikan manusia yang lain. Dan kita dah bincang bahawa apa saja yang kita kena buat, jangan biarkan masa kita itu berada dalam kekosongan. Kerana kekosongan itulah, waktu kosong itulah yang akan menyebabkan kita jadi stres, kita akan jadi depres, kita akan jadi tekanan. Jadi menyebabkan bahawa kita akan memikirkan fikiran yang sangat singkat. Sebab fikiran ini, kalau saya nak mulakan dengan apa yang kita boleh kongsikan. Sebenarnya fikiran ini yang menyebabkan hasil tindakan kita yang salah. Sebab dia bermula dengan tindakan ataupun dia bermula dengan fikiran kita. Tuan-tuan, saya nak ajak kita supaya kita faham bahawa apa yang masuk dalam fikiran kita, itu yang akan menyebabkan tindakan kita berlaku. Kalau negatif yang masuk dalam fikiran kita, dia akan masuk kepada emosi kita, hati kita ni. Hati kita, emosi kita, dia akan menyebabkan negatif juga. Kita akan jadi sangka buruk pada Allah, kita akan jadi sangka buruk pada manusia. Jadi akhirnya dia akan menyebabkan tindakan yang negatif juga akan berlaku. Jadi sebab itu kalau fikiran kita positif, emosi kita akan jadi sangka baik pada Allah. Emosi kita, hati kita dia akan jadi baik. Dalam keadaan kita tidak memikirkan langsung negatif, tindakan dia akan keluar adalah tindakan yang positif. Contoh kena ambil 3 dulu. Saya ingat mungkin ada sahabat-sahabat kita yang boleh tolong tuliskan dulu. Apa yang kita nak sampaikan untuk yang pertama ni. Fikiran yang mesti ada adalah fikiran yang positif dahulu. Maksudnya fikir yang positif sahaja dalam diri kita. Dalam otak kita, dalam akal kita, fikir yang positif sahaja. Kemudian dia akan menghasilkan hati ataupun emosi kita juga yang positif. Kemudian tindakan yang keluar daripada kehidupan kita tu, kita akan bertindak dalam positif sahaja. Tapi kalau yang masuk itu adalah negatif. Dipikirkan kenapa jadi begini pada aku, kenapa orang lain tak kena, aku kena. Itu negatif. Nanti emosi dia akan terganggu, hati dia akan terganggu, dia mula rasa gelisah dalam hati dan akhirnya tindakan yang keluar dalam kehidupannya juga akan negatif. Sehingga saya sebutkan tadi apa? Ujungnya dia akan nampak tali di atas meja untuk dia nak habiskan PYR. Ini bahaya. Jadi sebab itu kita nak sebutkan bila kita memikirkan sesuatu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita, think positif dulu. Semua tolak dulu negatif. Orang cakap apa ke, orang cerita apa ke, ataupun apa saja berita yang masuk saja ke, kita tepis keluar dulu. Yang kita nak fikir adalah positif dulu. Positif, positif, positif. Letak ni dulu, positif. Hasilnya nanti kita akan tengok positif. Jadi bawakan diri kita. Sebab dalam Islam pun mengajar kita untuk sangka baik. Sangka baik pada manusia, sangka baik pada Allah. Jadi sesuatu perkara yang berlaku, maksudnya apa sahaja ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, musibah, ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita, saya nak bawa pada kita apa? Balik-balik dulu kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Balik-balik dulu kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kenapa Allah buatkan begini pada kita? Tuan-tuan, saya nak kongsikan bahawa dalam ayat Al-Quran terdapat banyak yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita untuk jadi tenang. Seolah-olah ayat Quran ini dia menjadi satu ubat buat kita sehingga menjawab persoalan kita kenapa berlaku pada kita. Mungkin sahabat-sahabat kita di Kedah contohnya, ataupun bukan di Kedah lah, ataupun di mana-mana saja yang terlibat dengan mana-mana musibah ataupun mana-mana ujian, sama ada dia diberhentikan kerja ataupun apa saja musibah ataupun ujian yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak balik-balik kepada Al-Quran kerana itulah adalah ubat dia. Tuan kalau buka dalam surah Al-Hadid, tuan boleh tulis nama surah saja dan ayat. Berapa? Surah Al-Hadid ayat yang ke-22. Nanti tuan refer. Dan tuan rujuk. Surah Al-Hadid ayat yang ke-22 kata Allah Subhanahu Wa Taala, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah sesuatu perkara itu ditimpakan musibah di atas muka bumi ini ataupun dalam bumi ini, wala fi anfusikum, dan juga tidak kepada diri kamu sendiri, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, melainkan perkara itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sebelum diwujudkan benda tu, Allah Subhanahu Wa Taala telah ceritakan ataupun telah tuliskan ketentuan itu. Maknanya dalam ayat Quran ni kita tahu bahawa apa? Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu pada kita semua yang berlaku tu adalah semua kehendak Allah.
Dan kita tahu dalam ayat Quran ataupun dalam Yasin setiap kali kita baca, ujungnya tu pun kita dah tahu dah Allah katakan kun fayakun. Ujungnya bila Allah sebutkan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah Subhanahu wa taala nak berkehendakkan sesuatu itu berlaku, maka cukup dengan sekadar Allah menyebutkan kun, jadi, fayakun, maka jadilah ia. Jadi kita tahu dan faham yang ini, bahawa bila mana sesuatu berlaku kepada kita, maka itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allah yasir, kata Allah. Dan itulah yang kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk nak buat apa saja. Ketentuan, contohnya banjir, contohnya banjir yang berlaku di Yan contohnya kan, ataupun apa sahaja yang berlaku, semuanya itu adalah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dijadikan lagi oleh Allah. Telah pun ada di Lauh Mahfuz. Kalau dalam hadis yang lain Nabi sebutkan ketika mana usia kandungan kita ataupun kandungan mak kita ni, ataupun kita berada dalam kandungan mak kita selama 120 hari, baru disuruhkan malaikat itu untuk catatkan 4 perkara, kata Nabi SAW. Allah memerintahkan malaikat untuk catatkan wa amaluhu wa rizquhu wa ajaluhu wa amaluhu syaqiyyun aw sa'idun. Ini Nabi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk tuliskan rezekinya, tuliskan ajalnya, tuliskan amalannya, tuliskan syaqiyyun aw sa'idun, tuliskan bahagia ataupun celakanya dia. Jadi menunjukkan bahawa apa? Semua yang kita tengah lalu ini adalah telah di-createkan, telah diciptakan, telah dicorakkan, telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanan cerita kita. Saya nak bawa ni dulu supaya kita faham bahawa apa yang kita dapat hari ini adalah semua ketentuan Allah. Tak boleh kita kata kenapalah aku, kenapa jadi begini. No, sebab apa? Sebab itu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam ayat yang lain dalam surah At-Taghabun. Dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11, sama maknanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah apa yang ditimpakan kepada kamu itu ataupun apa yang ditimpakan musibah itu melainkan dengan izin Allah. Tetapi Allah sambung di belakangnya, wa may yu'min billah. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah kepada dia. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui tentang apa yang berlaku ataupun setiap sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Maknanya Allah memberikan yahdi qalbah, maknanya Allah berikan iman ataupun petunjuk kepada hati dia. Ini satu benda yang kita perlu tahu. Setiap yang berlaku itu adalah kerana izin Allah. Kenapa berlaku banjir? Itu adalah kehendak Allah. Kenapa berlakunya pandemik ini, COVID-19 ini adalah kehendak daripada Allah. No, kita tak boleh katakan bahawa ni semua kita panggil sebagai itu Cina lah tu, itu dia punya Yahudi punya. Kalau ia pun dia punya rancangan, tetapi Allah yang ilhamkan mereka untuk buat begitu. Jadi kena balik-balik kepada Allah. Kenapa berlaku begini? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya nak sebutkan jangan kita salahkan takdir semata-mata lah. Sebab kita ni ada topik yang khas untuk kita nak bincangkan, bila mana kita tahu bahawa bila qada dan qadar ini disalahkan ataupun dipegang secara totally, qada dan qadar ini ataupun lebih tepat dipanggil sebagai takdir, maknanya dipegang kepada takdir semata-mata, apa yang dia buat semua takdir, maka ini dipanggil sebagai Jabariyah. Golongan Jabariyah dipanggil. Maksudnya apa Zat? Golongan Jabariyah ni? Golongan Jabariyah ini apabila dia berlaku sesuatu, sama ada baik ataupun buruk, semua disalahkan takdir. Ni takdir lah yang buat ni. Kamu mencuri kenapa? Dah takdir Ustaz, saya mencuri. Disalahkan takdir semata-mata. Kamu berzina kenapa? Dah takdir saya berzina Ustaz. Sedangkan dia boleh keluar daripada jalan tersebut. Sebagaimana Allah sebutkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan kepada kita di dua jalan. Satu jalan fujur, satu jalan taqwa. Satu jalan pahala, satu jalan baik, satu jalan keburukan ataupun jalan dosa. Jadi mana yang kita nak kena pilih? Kalaulah kita pilih menjadi jalan maksiat, jalan dosa, maka sebenarnya itu adalah kehendak daripada kita. Bukan disalahkan takdir. Takdir tu memang ada. Takdir tu memang ada, tetapi kita nak sebutkan apa? Kita nak sebutkan kita yang menentukan takdir itu ke mana. Macam kita katakan bahawa rumah kita bau terbakar, bahagian pintu saja. Pintu saja bau terbakar. Tetapi kita dah macam dulu Ustaz, dah rumah saya terbakar. Bau pintu. Maka kita kena ambil air untuk simbah ataupun padamkan api itu supaya tak merebak ke seluruh rumah ataupun tak merebak kepada jiran-jiran yang lain. Jadi sebab itu kita katakan takdir ini satu isu yang sangat tinggi untuk kita nak pelajari dia
Sehingga jangan kita katakan menyalahkan takdir semata-mata, walau perkara itu perkara yang buruk. Kita minum arak kerana takdir, kita berjudi kerana takdir, kita berzina kerana takdir, itu salah. Tetapi itu adalah perkara yang kita memilih untuk kita buat. Tetapi kalaulah perkara itu kita telah elakkan, tetapi jadi juga macam ni kan, banjirnya dengan COVID-nya, kita dah cuba sedaya upaya untuk hilangkan ataupun untuk elakkan diri kita, pakai mask sampai 2 lapis, jalan pun tak kena orang ataupun kita pakai sanitizer dan seumpama, tiba-tiba Allah kata kena juga COVID-19, na'udzubillah min zalik, maka itu baru dipanggil sebagai takdir. Tuan-tuan kalaulah belum jadi, maka dia belum disebut sebagai takdir. No, tak boleh. Kita tak boleh katakan yang itu sebagai takdir sebab belum berlaku lagi. Contohnya macam kejap lagi, saya ditakdirkan kejap lagi nak makan Maggi, kata dia. Kita belum makan. Jadi tak boleh kita katakan kita dah takdir makan Maggi, belum. Sebab apa, boleh jadi kejap lagi mungkin Maggi tu anak kita makan, mungkin Maggi tu isteri kita makan, mungkin Maggi tu ayah kita makan, kita tak tahu. Kita dah cakap dah, oh takdir saya malam ni saya makan Maggi. Tak. Sampailah kita dah makan Maggi itu, habis makan, maka dekat situlah kita katakan malam ini saya ditakdirkan makan Maggi. Barulah disebutkan sebagai takdir. Maka tak boleh salahkan takdir semata-mata. Itu golongan Jabariyah. Tapi kalau golongan yang dikatakan tidak tahu ataupun tidak ada kena-mengena langsung dengan takdir, maknanya menolak takdir, takdir ni tak ada, kata dia, maka ini digelarkan sebagai golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah. Jadi ini pun salah dan jauh terpesong daripada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jabariyah bukan, Qadariyah pun bukan. Qadariyah ni maksud apa? Dia tak percaya takdir. Takdir ni tak ada. Kita yang menentukan hidup kita. Allah tak buat takdir ni. Jadi ini juga antara iman yang perlu diperbetulkan. Kerana kita wajib mempercayai qada dan qadar. Takdir yang berlaku pada diri kita ini kita perlu iman, tetapi dalam keadaan kita berusaha dahulu untuk memperbetulkan keadaan itu. Kalau berlaku juga, barulah kita beriman dengan takdir. Maka itu antara yang topik ataupun ayat yang kita boleh kongsikan. Surah Al-Hadid ayat ke-22, surah At-Taghabun ayat ke-11, dan ayat yang ketiga. Saya suka bawa ayat-ayat macam ni supaya kita tahu bahawa bukan saya saja nak cakap, tetapi Allah dah cakap dalam Quran. Pegang dan amalkan saja. Sehingga Allah kata dalam surah At-Taubah ayat yang ke-51, kata Allah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, kata Allah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, la yusibana, sekali-kali tidak ditimpakan kepada kami. Lan di sini, kalau kita belajar bahasa Arab, lan di sini adalah lan nafiyut ta'bid abada. Maknanya tidak akan berlaku buat selama-lamanya. Maksudnya menafikan perkara itu. Maknanya tidak akan berlaku kepada kami, betul-betul tidak akan berlaku illa ma kataballahu lana. Melainkan semua yang berlaku itu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Ini yang kita katakan bahawa apa? Takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dan Allah kata huwa maulana. Allah perintahkan Nabi untuk sebut kepada kita huwa maulana. Allah Subhanahu wa taala itulah pelindung kami. Dan kata Allah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah Subhanahu wa taala lah maka hendaklah orang-orang beriman ini bertawakal. Ni kita nak cerita berkaitan dengan tawakal, kita nak cerita berkaitan dengan qada dan qadar, maka dekat sini kita bawa 3 ayat Quran untuk kita memahami bagaimana untuk beriman dengan ayat-ayat Al-Quran. Tapi kadang-kadang ada orang, Ustaz, kalau kita cerita pasal ayat Quran, Ustaz, susah lah Ustaz. Kalau kita secara logik akal boleh tak? Tak boleh. Sebab kita hidup memang akan berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis. Kerana kata Nabi, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allahi wa sunnat Rasul. Dalam khutbah terakhirnya Nabi sebutkan, aku tinggalkan kamu 2 perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang kepada 2 ini, iaitulah kitab Allah ini Al-Quran, wa sunnat Rasul, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu pegang kepada 2 ini, maka kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Kata kita dah pegang dah Al-Quran, kita tahu dah segala yang berlaku dalam Quran ataupun segala berlaku yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita refer Al-Quran, rujuk Al-Quran, maka kita tahu bahawa apa? Bahawa ini semua adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini antara ayat Quran yang kita boleh pegang untuk menyejukkan hati kita, untuk menyedarkan bahawa setiap yang berlaku bukan saja-saja, tetapi ada benda yang Allah Subhanahu wa taala beritahu pada kita. Jadi itu antara ayat Quran yang kita boleh kongsikan. Sebelum saya nak teruskan, saya juga minta sahabat-sahabat kita, kalaulah ada perkara yang mungkin kita tak faham barangkali kan, mungkin ada benda yang kita tak terang barangkali kan, jadi mungkin kita boleh ajukan soalan untuk kita jawablah. Kita cuba sedaya upaya untuk kita jawab. Jadi kalau ada soalan,
Jadi boleh tuliskan di ruangan komen, nanti kita akan jawab insya-Allah. Kalau tak tahu, nanti kita akan cuba cari jawapan, minggu hadapan kita jawab insya-Allah. Itu antara yang terbaik untuk kita nak jawab soalan. Jadi, mungkin ada perkara-perkara yang tak jelas, mungkin boleh tulis dalam ruangan komen. Baik, itu ayat Quran yang boleh kita ambil. Dan hadis Nabi SAW, saya nak bawa satu saja untuk kita faham berkaitan dengan hadis ataupun berkaitan dengan musibah ataupun qada dan qadar Allah ini. Kata Nabi SAW, sungguh ajaib. Maknanya sungguh terpegunnya keadaan orang-orang yang beriman ini. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mana ajaibnya orang-orang yang beriman ini, khas untuk orang beriman saja. Kenapa? Sesungguhnya kata Nabi, urusan mereka ini berada dalam keadaan baik kesemuanya. Orang beriman. Maknanya semua urusan orang-orang yang beriman semua berlaku dalam keadaan baik saja. Tidak ada perkara pun melainkan orang yang beriman itu saja. Maknanya dalam keadaan tidak ada mereka memperolehi keadaan yang baik, melainkan mereka dapat tempuh perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Mana sekiranya dia dianugerahkan sesuatu, maksudnya perkara yang baiklah. Contohnya mungkin dia dapat gaji ataupun dapat naik gaji, naik pangkat, ataupun mungkin dia sehat walafiat lepas daripada penyakit yang berbahaya, maka dia bersyukur. Kata Nabi SAW. Mana segala apa saja nikmat yang Allah bagi pada dia, dia bersyukur. Maka kata Nabi, maka ia anugerah itu menjadi baik buat. Itu kalau hikmat ataupun dalam keadaan kita katakan perkara-perkara yang baik, anugerah daripada Allah. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala timpakan musibah kepada orang beriman ini, dia bersabar. Dia punya point adalah dia bersabar dengan musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada dia. Maka jadilah musibah itu juga baik buat dia. Ini hadis riwayat Muslim. Apa poin saya? Poin saya, orang beriman ini, dia dapat nikmat daripada Allah, dia bersyukur, dia dapat ujian daripada Allah, dia sabar, maka dia punya perjalanan hidup akan jadi lancar, dia punya perjalanan hidup dia akan jadi tenang. The point is, bila mana kita ditimpa sesuatu musibah, apa saja kejadian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, baik ditimpa perkara yang teruk, baik ditimpakan perkara yang ringan sekalipun, tapi kalau kita pegang Al-Quran dan hadis tadi, tanamkan dia dalam hati kita, maka ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita itu, dia akan menjadi lancar dan menjadi baik. Dan kehidupan kita tak langsung dalam keadaan, aku nak buat ni tak selesa lah, nak buat ni tak rasa tak tenang lah. Tak ada. Sebab apa? Sebab dia dah berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebab itu terimalah qada dan qadar Allah itu dalam keadaan hati yang terbuka. Terimalah qada dan qadar Allah itu dalam hati yang terbuka. Sebab siapa yang boleh halang? Cuba tuan-tuan sebut ataupun mungkin tulis di ruangan komen. Mungkin ada sahabat-sahabat kita nak jawab dalam ruangan komen. Dia kata, kita siapa yang boleh halang daripada takdir itu berlaku pada kita? Kita mengelakkan diri kita daripada perkara yang tak diingini berlaku. Tiba-tiba berlaku. Siapa yang boleh halang? Hari ni kita nak keluar ataupun besok pagi kita nak keluar untuk nak pergi berjalan ke mana-mana, berjalan jumpa kawan ke ataupun mungkin boleh dine in ke minum air. Tiba-tiba kita nak start motor, hujan pula. Siapa yang boleh halang hujan itu turun? Kalau kita benar-benar nak keluar dalam keadaan nak berjumpa kawan, tiba-tiba hujan turun, tak boleh. Adakah kita nak kena salahkan Allah? Adakah kita nak salahkan hujan? Celaka punya hujan. Na'udzubillah min zalik. Ini boleh menyebabkan kekufuran berlaku, boleh terbatal iman kita bila kita berkata-kata begitu. Sedangkan yang ini adalah takdir Allah. Kita mungkin dah planning untuk nak pergi ke umrah barangkali. Contohnya kan, 2019 nak pergi umrah. Dah sampai 2-3 hari lagi nak pergi dah packing barang, tiba-tiba border tutup, tak boleh keluar, pergi ke Mekah, ke Arab Saudi dan seumpamanya. Kita nak salahkan siapa? Sebab takdir itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Sebab apa? Takdir ini adalah kehendak daripada Allah. Fa'alul lima yurid, kata Allah. Allah berkuasa untuk nak mentakdirkan, nak membuat apa saja yang dia kehendaki. Fa'alul lima yurid. Subhanallah, ayat ini sangat-sangat perlu kita pegang. Sebab apa? Bila kita katakan bahawa fa'alul lima yurid, Allah berkehendak buat apa saja. Kita yang berkehendak, kita boleh katakan bahawa kita berkehendak, betul kan? Kita berkehendak. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita juga merancang, Allah juga merancang. Tetapi perancangan Allah itu lebih baik. Kita mungkin merancang tahun depan kita nak berjalan pergi holiday, mungkin dah boleh buka dah berjalan pergi ke Langkawi ataupun seumpamanya. Tiba-tiba perancangan kita ini sama dengan ketentuan Allah dan kehendak Allah juga sama. Maka kita pun berjalan pergi ke Langkawi bercuti. Boleh tak? Boleh. Tetapi kalau ditakdirkan, kita katakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tak berkehendak sama dengan kita. Kita berkehendak mungkin sama. Kita berkehendak untuk nak pergi Langkawi hujung tahun depan. Tetapi Allah kata tidak. Maka tidak akan jadi. Jadi nak salahkan siapa? Perancangan tu ada, tapi tak boleh nak salahkan siapa-siapa. Begitu jugalah perkara yang kita ada sekarang ini ataupun kita tempuh sekarang ini, maka kita tidak boleh menyalahkan takdir. Tak boleh. Qada dan qadar ini kita tak boleh salahkan.
Saya nak simpulkan terus supaya qada dan qadar ini kita tahu apa. Qada dan qadar itulah takdir. Mana kalau sebut takdir itu termasuk qada dan qadar. Jadi maka janganlah bersedih dengan sebab musibah ataupun ujian itu berlaku. Kalau kata penyakit datang pada kita, Allah Ustaz, tak tahulah kaki makcik ni Ustaz, lutut dah tak boleh nak berjalan lagi. Nak salahkan siapa? Tak boleh kan? Pasal apa? Pasal benda tu dah berlaku. Jadi dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan kita cuba berusaha untuk nak merawat diri kita yang sakit, kan lutut kita, mungkin boleh pergi ke Furqan barangkali, mungkin bekam ke, mungkin cocok tu, Allah lupa pula dah cocok tu. Aku panca. Mungkin aku panca ke kita boleh pakai. Boleh, tak ada masalah, usaha. Tetapi bila kata dah berlaku lutut macam insya-Allah nak berjalan tak boleh, nak bangun pun tak boleh Ustaz. Maknanya dah berlaku, kita tak boleh buat apa-apa. Jadi jangan bersedih. Jangan bersedih kerana Allah lutut makcik ni tak boleh buat apa-apa. Jadi dia bersedih, tak boleh nak apa-apa, jadi dia menung. Makcik tak boleh nak solat kata dia. Kenapa? Lutut sakit? Tak. Benda tu tetap juga akan berlaku. Kalau kita katakan lutut kita sakit, kita tetap juga kena sembahyang sebagaimana lutut kita tak sakit. Pasal apa? Pasal benda tu berlaku. Penyakit yang datang macam-macam pada kita. Demam, flu ataupun sesama dan seumpamanya, batuk dan seumpamanya. Tetap dia akan datang juga pada kita. Cuma bila datang penyakit pada kita, jangan bersedih. Jangan sedih dulu. Kenapa? Kerana dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita perlu lapang dada untuk menerima takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Segala penyakit. Kalau katalah COVID ini, na'udzubillah, saya doakan kepada semua yang hadir, yang menonton maupun yang tidak menonton, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada jangkiti COVID-19 yang berbahaya ini, tuan-tuan. Tetapi kalaulah dikatakan bahawa Allah nak kenakan kita juga, yang kita sebutkan tadi kan, illa ma kataballahu lana, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala saja yang telah menetapkan benda itu berlaku. Tiba-tiba kita nak salahkan takdir, tak boleh. Sebab apa? Kita kena terima dengan hati terbuka, jangan bersedih. Tetapi kenapa kita kena bukan maksudnya gembira, tak bersedih itu bukan maksud gembira. Dalam keadaan kita kena tempuh dalam keadaan sabar. Hadis riwayat Muslim tadi. Ujian yang Allah bagi, dia sabar dan cuba cari jalan keluar bagaimana untuk nak menenangkan balik hati kita dan nak menyelesaikan ujian ataupun musibah yang datang. Seperti mana tadilah kita katakan bahawa pintu rumah kita baru terbakar. Adakah kita katakan kita biarkan saja sampai diterbakar rumah kita habis semua? Tak. Bila berlaku begitu, kita cuba cari yang dah bakar tu pintu kita. Itu memang dah ditakdirkan. Pintu rumah saya dah terbakar. Tetapi sebelum dia merebak kepada seluruh rumah kita, maka kita ikhtiar, cuba sedaya upaya untuk padamkan api itu supaya tak merebak ke seluruh tempat. Itulah cari jalan penyelesaian. Maksudnya kalau kita ada benda-benda yang dalam keadaan musibah, ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, maka segera untuk kita selesaikan masalah itu. Kalau kata sakit lutut, makcik tadi tu sakit lutut, macam mana cara nak buat? Maka mungkin ada cara yang lain untuk dia nak selamatkan lutut dia, ataupun mungkin ada cara lain untuk dia nak hidup balik, ataupun dalam keadaan dia boleh solat dalam keadaan walaupun lutut sakit, tapi ada cara yang lain untuk nak solat dan ibadat dan seumpamanya. Jadi jangan kita katakan bahawa sebab musibah itu, sebab ujian itu datang, kita sedih sampai kita tak boleh nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan harta, tiba-tiba kita katakan bahawa apa? Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dalam keadaan kita dikurangkan harta ataupun gaji kita dipotong. Perniagaan kita tak laku, tak ada customer datang. Semua takut nak masuk dalam kedai kita. Semua takut nak beli dengan produk-produk kita. Sebab apa? Sebab takut ada COVID-19 dan seumpamanya. Adakah dalam keadaan kita nak marah takdir? Kenapalah COVID-19 ni datang? Dulu penat aku punya perniagaan maju, tiba-tiba COVID-19 datang, tiba-tiba kita salahkan takdir. Subhanallah, berhati-hati dengan kata ini. Sebab kita katakan tadi, setiap yang berlaku itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang tentukan. Kita salahkan takdir, bermaksud kita salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu dah berlaku, tak boleh buat apa dah. Tapi dalam keadaan kita mesti cari jalan keluar. Bagaimana untuk kita nak keluar daripada ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, bagaimana untuk kita selesaikan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, supaya dalam keadaan kita berjalan, keadaan kita lancar saja, baik saja. Dalam keadaan kita sebutkan dalam hadis riwayat Muslim tadi. Kita tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Melainkan kita redha dulu dengan takdir Allah. Redha. Macam saya sebut tadi lah, redha ni bukan maksudnya redha. Dah. Tak payah apa dah redha lah dah takdir. Itulah kita sebagai Jabariyah tadi. Tapi redha itu adalah bila dah berlaku, kita redha dengan kejadian itu dan cuba cari jalan keluar untuk selesaikan masalah itu. Itulah maksudnya terima qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia terima qada dan qadar, terima takdir Allah. Jadi ujian itu kadang-kadang kita kena tahu bahawa kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bagi untuk kita nak naikkan semangat kita, untuk kita nak naikkan kita punya
kesedihan kita supaya hilang, maka kita kena tahu bahawa bila Allah Subhanahu Wa Taala uji kita, berikan musibah kepada kita, maka berkemungkinan adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Itu cara yang penenang yang kita boleh bagi pada orang-orang yang musibah ataupun ditimpa musibah, ataupun kita sendirilah kita katakan. Ataupun mungkin kita sendiri dalam keadaan kita ditimpa musibah, maka dalam hati kita katakan bahawa apa? Bahawa mungkin ini Allah Subhanahu Wa Taala nak hapuskan dosa. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak hapuskan dosa kita. Dan boleh jadi juga Allah nak berikan kita pahala. Sebab kita bersabar dalam keadaan kita ditimpa ujian, ditimpa musibah. Tiba-tiba kita katakan kita dalam keadaan bersabar dalam menempuh ujian itu, rupanya bukan Allah nak hapuskan dosa, tetapi Allah nak tambahkan amal, nak tambahkan pahala kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surah Az-Zumar ayat ke-10 kata Allah. Hanya sahaja orang-orang yang diberikan, ataupun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang diberikan ataupun kami akan memberikan orang-orang yang sabar ini satu ganjaran yang besar, itulah pahala yang sangat-sangat tidak boleh dihitung. Bighairi hisab ni maksudnya pahala yang tak boleh dihitung. Maksudnya orang yang bersabar dengan ketentuan Allah, orang yang bersabar dengan takdir Allah, orang yang bersabar dengan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, innama yuwaffas sabirun. Hanya senya orang-orang, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada orang yang sabar ini ajrahum bighairi hisab, pahala yang tidak ada hitungan. Maksudnya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi itu, dan boleh jadi juga bukan nak hapuskan dosa, bukan nak berikan pahala, tetapi boleh jadi Allah nak angkat darjat kita lebih tinggi makamnya, lebih tinggi makamnya. Jadi mungkin ini satu perkara yang kita boleh katakan supaya kita redha dengan ketentuan Allah, takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, supaya kita berada dalam keadaan tenang, supaya berada dalam keadaan tidak gelabah dan tidak sedih, la tahzan. Itu yang kita sebutkan. Supaya jangan bersedih bila mana ditimpa ujian ataupun musibah. Redha dulu. Sebab tu bila mana ditimpa saja ujian, balik-balik kepada Al-Quran dan hadis tadi, timpa saja ujian lepas ini, timpa saja musibah lepas daripada ini, balik-balik kepada Al-Quran dan hadis, ini semua adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita katakan tadi apa? Tanamkan dalam hati kita, bila Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan ujian pada kita, maka inilah qada dan qadar Allah, takdir Allah. Jangan bersedih, cuba bersabar daripada ujian dan musibah yang Allah berikan, dan cari jalan keluar bagaimana untuk selesaikan ujian dan musibah. Saya suka kata-kata Dr. Aid Al-Qarni bila disebutkan tentang terimalah qada dan qadar ini. Bila mana telah berlaku kepada kita, seolah-olah Dr. Aid Al-Qarni dia berbicara kepada kita, dia kata jangan sangka kamu boleh menahan tembok yang nak runtuh itu. Mana jangan sangka kamu mampu untuk nak menahan tembok yang nak roboh itu. Tembok tu dah nak roboh dah, tapi kita tahan dia. Jangan roboh. Benda tu tetap akan roboh. Pasal apa? Pasal dia akan berlaku juga. Tetap akan berlaku. Sama dalam keadaan kita katakan kita tidak akan mampu untuk menahan angin daripada bertiup. Tak boleh. Siapa yang mampu tahan angin? Tahan angin. Dia akan lalu juga. Jadi sebab itu kita katakan bahawa apa? Bahawa setiap yang berlaku itu pasti akan berlaku. Tetapi kita nak kena buat apa yang telah berlaku itu. Hasil daripada telah berlaku itulah yang menyebabkan kita boleh jalan kehidupan kita dengan lancar. Ini kata Dr. Ain Al-Qarni. Kita takkan mampu untuk menghalang takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tetap akan berlaku. Tidak akan mampu untuk menahan tembok yang nak roboh. Tidak akan mampu untuk menahan angin yang nak bertiup. Begitu jugalah dengan takdir. Tidak akan mampu untuk menahan takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Tetapi kita biarkan tembok itu jatuh. Kita biarkan angin itu berlalu. Dalam keadaan kita mesti tempuh perkara itu untuk cari jalan penyelesaian yang lain. Takdir itu berlaku dah. Banjir hari ini, ataupun penyakit yang berlaku hari ini, COVID-19 yang datang hari ini, berlaku, tetap akan berlaku. Tapi cari jalan bagaimana untuk keluar daripada masalah. Sebab itu kita katakan bahawa setiap daripada sesungguhnya, setelah daripada kesulitan itu, akan adanya kemudahan. Betul kan? Kita kata, ini ayat Quran. Kita tahu bahawa setiap daripada kesulitan itu, pasti akan ada kemudahan. Setiap daripada apa yang kita tempuh dalam keadaan sulit, selepasnya itu, mesti ada kemudahan. Dr. Ain Al-Qarni disebutkan bahawa kita kena yakin bahawa setiap yang setelah, maknanya kata Dr. Ain Al-Qarni, setelah kita lapar, lepas lapar itu mesti ada kekenyangan. Maknanya kita lapar, selepas lapar mesti ada kenyang. Setelah haus, mesti ada kepuasan. Setelah mengantuk, pasti ada tidur yang nyenyak.
Setelah hilang, pasti akan ada bertemu, ataupun setelah hilang, pasti akan bertemu balik. Setelah mana gelap, pasti akan ada sinar, ada cahaya. Dan setiap kesulitan itu, pasti akan ada kemudahan. Ini je kita yakin. Kita pun sama kan? Kita katakan tadi setiap daripada kita yakin bahawa setiap daripada lapar itu akan ada kekenyangan. Kita lapar, kita ambil makanan, kita kenyang. Kita mengantuk, dalam keadaan kita mengantuk, kita tidur. Dalam keadaan kita tidur pun nyenyak dan akhirnya kita selesa. Sama juga dalam keadaan setiap kesulitan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi itu pasti akan ada kemudahan. Maksudnya akan ada kesenangan. Yang ini tuan-tuan boleh refer lah dalam surah ataupun surah Asy-Syahr ataupun surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Kan ayat ni kita tahulah. Kalau sebut nama surah barangkali mungkin kurang ingat. Surah Asy-Syahr. Surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Ayat ke-5 dan juga ayat ke-6. Sebagaimana Allah sebutkan fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra sekali Allah sebut. Inna ma'al usri yusra dua kali. Dalam Quran, saya nak ajar sikit buat ilmu Quran. Kalau dalam Al-Quran bila disebut berulang kali ataupun dia ulang secara dekat begini, inna ma'al usri yusra, kemudian Allah sebut lagi inna ma'al usri yusra. Maksudnya dalam bahasa Arab dia panggil taukid. Dalam bahasa Arab dia panggil taukid. Maksudnya penekanan dan penegasan bahawa memang betul-betul akan berlaku. Maksud dia. Macam kita lah, kita selalu cakap kan, kalau kita katakan, tak, saya tak buat. Nampak dia buat 2 kali. Dia cakap 2 kali. Kenapa dia cakap 2 kali? Nak menunjukkan bahawa dia tak buat. Awak ke yang buat? Tak, saya tak buat. Dia sebut sekali, kita fahamlah saya tak buat. Tapi dia ulang 2 kali menunjukkan memang betul-betul dia tak buat. Jadi dalam Al-Quran ataupun mana-mana saja ayat yang kita gunakan secara 2 kali double, apatah lagi kalau Allah sebut tu berkali-kali. Maknanya benda itu dipanggil sebagai taukid. Taukid ni maksudnya penegasan. Benar-benar kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dah Allah gunakan inna. Belajar bahasa Arab sikit malam ni tuan Allah kata fa inna ma'al usri yusra. Allah kata inna sesungguhnya. Inna tu pun taukid dah. Belajar bahasa Arab, inna tu maksudnya taukid dah. Sesungguhnya, benar-benar kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'al usri, bersama-sama kesusahan itu yusra. Al usri yusra. Baik. Tuan-tuan, saya nak kita cuba tengok Quran je ataupun ada masa mungkin boleh buka Quran lepas ni. Tuliskan saja ayat surah Asy-Syahr ayat ke-5 yang ayat ke-6. Alam Nashrah Laka Sadrak. Cuba tengok ayat dia ayat ke-5 dan ayat ke-6. Bila Allah katakan ma'al usri yusra. Tuan-tuan cuba tengok perkataan ataupun kalimah al-usri dan kemudiannya yusra. Tuan-tuan, ini perbahasan para ulama mufassirin cukup banyak memberitahu pada kita apa dia. Al-usri, Allah gunakan perkataan alif lam di sini. Al-usri. Allah menggunakan perkataan usri itu, usri ni maksudnya kesulitan ataupun kesusahan. Usri ni maksudnya kesusahan ataupun kesulitan. Allah gunakan perkataan usri ini ada alif lam. Dalam bahasa Arab dipanggil ataupun dalam nahwu dia dipanggil ma'rifah. Dipanggil sebagai ma'rifah, ada alif lam. Maksudnya kita tahu bahawa kalau alif lam ataupun ada ma'rifah ini maksudnya kita tertumpu kepada satu bahagian saja, satu tempat saja. Itu alif lam. Kalau kita belajar bahasa Inggeris dia panggil the car. Maknanya kereta tu. Mana kalau al-usri, mana kesulitan itu, kesusahan itu. Maknanya Allah merujuk kepada satu saja. Tetapi bila Allah menggunakan selepasnya itu yusra, tak ada alif lam pula. Mana pergi alif lam? Kalau tak ada alif lam, dalam kaedah nahwu dipanggil nakirah. Jadi kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil Tadi the kan? The tu maknanya merujuk kepada satu. Tepatlah, itulah kereta yang kita pakai. Tapi kalau a car, menunjukkan apa? Menunjukkan tidak ada ketentuan yang mana satu. Mana kereta yang mana? Mana-mana kereta. Itu panggil a car. Jadi kalaulah dalam Al-Quran ataupun mana-mana bahasa Arab yang tidak menggunakan alif lam, jadi begini kita gunakan yusra, tidak ada alif lam, bermaksud mana-mana saja kemudahan ataupun kesenangan. Bermaksud ulama mufassirin menyebutkan bahawa Allah kata inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setiap daripada satu kesulitan itu, kesusahan itu, akan adanya yusra, akan adanya kemudahan yang banyak. Akan adanya kesenangan yang luas. Tak ada pun ditentukan mana satu keluasan ataupun tidak ada pun ditentukan mana satu kesenangan. Tidak ada. Kemudahan, tak ada. Sebab apa? Allah tak guna alif lam di sini. Allah guna nakirah. Maksudnya dipanggil. Jadi dipanggil kan? The dengan saya bahasa Inggeris tak pandai sangat tapi macam itulah lebih kurangnya. The dengan Maknanya the car dengan a car. The car itulah kereta dia. A car itu mana-mana kereta. Banyak, semua kereta boleh pakai. Jadi kalau Allah menggunakan al-usri, kesusahan itu hanya satu.
Tetapi selepas kesusahan itu akan ada kesenangan yang sangat luas. Dan Allah sebut 2 kali pula lepas daripada itu, inna ma'al usri yusra, menunjukkan taukid. Allah nak menegaskan benar-benar setelah daripada setiap kesusahan yang satu itu akan ada kesenangan selepas daripada ini yang sangat luas yang kau tak boleh hitung. Jadi nak balik-balik kepada kita, apa yang kita tengah bincangkan hari ini, segala apa yang Allah berikan ujian pada kita, ketentuan pada kita, musibah pada kita, redha dahulu, sabar dahulu dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, dan cuba cari jalan bagaimana untuk keluar daripada musibah ataupun ujian itu, kerana di sebalik kesusahan ataupun ujian yang Allah bagi, musibah yang Allah bagi, akan ada kesenangan yang luas di belakang sana yang kita tak nampak. Sebab itu kesusahan yang kita alami pastinya akan ada kesenangan. Kena yakin. Betul, yang ni kena yakin. Dia tak boleh agak-agak. Tak ada pun tak senang pun, sama susah aja. Kita kena yakin bahawa kesenangan itu pasti datang. Tuan-tuan, saya suka bawa sirah. Tuan-tuan tahu bagaimana Nabi SAW dia berdakwah di Mekah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Tuan-tuan tahu daripada awal Mekah Nabi berdakwah. Setiap ujian yang Allah bagi pada Nabi SAW, setiap daripada ujian itu Nabi redha. Setiap daripada ujian itu Nabi sabar. Nabi tak kata pun tak ada pun kemenangan mana. Dia tak ada pun. Tetapi dengan berkat kesabaran Nabi, redha Nabi di atas ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, dalam tempoh dalam berapa tahun? Dalam keadaan 8 hijrah lepas daripada itu. Maknanya 13 tambah 8, 21 tahun. Lepas 21 tahun baru Allah berikan khabar gembira, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tuan-tuan, Allah turunkan ayat ini ketika mana telah masuk ke Mekah, menang Mekah, pembukaan kota Mekah. Tetapi bukan ambil masa sehari dua, bukan ambil masa setahun dua, tetapi mengambil masa 21 tahun setelah Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul, baru Allah berikan kemenangan yang hakiki. Idza jaa nasrullahi wal fath, bila datang pertolongan Allah dan kemenangan yang hakiki. Subhanallah. Yang ni yang kita katakan bahawa apa? Bila Allah berikan musibah pada kita, mesti ada yusra di belakangnya. Mesti ada kemudahan, kesenangan. Mana mesti ada kemenangan. Bila? Tak tahu. Cuma kita kena yakin dalam ayat ini pasti akan datang. Sebab ini ayat Quran. Ini Allah sebut. Allah tak pernah menipu kita. Allah tak pernah ingkar janji dia. Bermaksud akan ada kemenangan itu. Bila tak tahu. Cuma bila mana kita tempuh dalam keadaan baik, bila kita tempuh dalam keadaan redha, bila kita tempuh dalam kita sabar, maka kita akan dapati jalan hidup kita itu berlandaskan Islam, berlandaskan apa yang disebutkan oleh Allah dan juga Rasul tadi, maka kita akan berjalan dalam keadaan yang tenang walaupun dalam keadaan kita ditimpa ujian. Cuba tengok bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim AS ketika mana dia diberikan ujian oleh Allah. Ujian Nabi Ibrahim banyak, saya ambil satu je. Apa dia? Ketika mana Nabi Ibrahim AS nak dicampakkan ke dalam api. Ini masyhur cerita ni. Semua orang tahu, popular. Ketika mana nak dicampakkan ke dalam api, ketika itu Nabi Ibrahim didatangi oleh Jibril AS. Subhanallah. Jibril datang kepada Nabi Ibrahim. Jibril tanya kepada Nabi Ibrahim. Dia kata, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, nak tak aku tolong kamu untuk selamatkan daripada dibakar oleh api. Kita tahu kan sifat api itu panas, sifat api itu pedih. Tapi Nabi Ibrahim ketika itu dia tak tahu pun api itu akan jadi sejuk, tak tahu. Kita pasal ayat Quran dah bagi tahu dah. Nabi Ibrahim akan dicampakkan dalam api, kemudian Nabi Ibrahim selamat, api itu jadi sejuk. Tetapi waktu Nabi Ibrahim nak dicampakkan ke dalam api, Nabi Ibrahim tak tahu. Jibril pula datang bagi tahu, nak tak aku tolong kamu wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim kata, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Allah. Tentang saya suka untuk mengajak kita apa saja musibah yang berlaku, ujian yang berlaku, sebut kalimah. Sebut kalimah ini. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi wakil buat aku. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim tahu tak bahawa Allah tengah pandang dia? Nabi Ibrahim tahu tak Allah sedang lihat dia? Allah sedang dengar dia? Ya, Nabi Ibrahim tahu. Sebab itu kita, tuan-tuan, kita ditimpa ujian, tiba-tiba kita didatangkan cerita yang takut ataupun dalam keadaan ujian, musibah yang tiba-tiba kita takut, tiba-tiba kita zikir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai wakil aku. Cukuplah Allah. Maknanya aku serahkan bulat-bulat kepada Allah. Apa saja.
terlambat ke, terlambat interview ke, contohlah terlambat interview ke, terlambat bas ke, terlambat kereta api ke, ataupun tiba-tiba musibah apa datang pada kita ke, terlanggar kereta orang ke, nak keluar tu sebut dulu hasbiyallahu wa. Tapi yakin, dia punya point adalah yakin bahawa Allah memang bersama dengan dia. Allah, bukan dia, kita. Yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita. Macam Nabi Ibrahim, dia sebut hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dia tahu bahawa Allah bersama-sama dengan dia. Maka dia dicampakkan ke dalam api. Ketika itu dia tak tahu api itu panas. Ketika itu dia tak tahu api itu sejuk. Ni tanda-tanda dan habis dah ni. Salah banyak cakap. Mana apa? Maknanya dalam keadaan ketika mana dicampakkan, Allah pula berfirman, qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya Allah. Allah sebut kepada api, kuni bardan, jadilah kamu sejuk, wa salaman ala Ibrahim. Dan selamatkan juga Nabi Ibrahim. Keyakinan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanallah menyebabkan bahawa dia boleh keluar daripada takdir yang Allah tentukan tadi. Itu takdir kan? Itu qada dan qadar kan? Nabi Ibrahim memang tetap akan kena campak juga. Tapi Allah selamatkan dia daripada musibah itu dan akhirnya dia keluar daripada musibah itu dalam keadaan yang tenang. Kita tengok Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, cuba tengok bagaimana Nabi Musa alaihissalam nak tempuh Fir'aun yang di hadapannya adalah laut, di belakangnya adalah Fir'aun dan tentera-tenteranya. Subhanallah, cuba tengok. Di depannya laut, sampai Bani Israel kata, ya Musa, wahai Musa, matilah kita. Sesungguhnya di depan kita laut, di belakang adalah Fir'aun. Maknanya tentera-tenteranya, kita tak boleh buat apa dah. Sehingga Allah perintahkan Nabi Musa, ya Musa, idrib bi'asakal bahar. Ya Allah, ketuk tongkat kamu tu di laut. Sehinggalah laut itu infalaqa. Pecah, bukan pecah, terbelah. Infalaqa maksudnya terbelah. Terbelah dua laut itu sehingga dia boleh tempuh laut itu dalam keadaan sampai hujung. Ya Allah. Ini takdir kan? Takdir. Memang bahawanya Allah Subhanahu Wa Taala menentukan Firaun memang akan kejar Nabi Musa. Tak boleh elak lagi dah. Tetapi dengan sebab keyakinan Nabi Musa ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala tinggi, sehingga Allah sebut kepada Nabi Musa, sehingga ketuklah tongkat kamu ini kepada laut. Nabi Musa tak kata pun, buat apa nak ketuk wahai Allah? Kan jadi apa pun, tak ada masalah, tak ada faedah pun ketuk. Kita tak tahu apa yang berlaku, tapi Nabi Musa dia yakin kepada Allah. Ni maksudnya apa? Dia yakin kepada Allah dan dia yakin Allah sedang bersama dia. Kita pun sama. Kalau benda tu berlaku pada kita, kita nak buat macam tak logik dah buat begini. Buat saja. Kenapa? Boleh jadi kita tak tahu selepas daripada itu jadi apa. Sehingga Nabi Musa dan Bani Israel semua selamat sampai di hujung dan Firaun ditenggelamkan oleh Allah, mati di dalam laut. Tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Jabal Sur. Saya dah cerita dah pada kuliah-kuliah yang lalu. Bahawa ketika mana dia duduk dengan Abu Bakar di Jabal Sur, ramai orang-orang Quraisy naik ke atas nak mencari Nabi dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba dalam keadaan tidak ada satu orang pun yang nampak Nabi dalam gua. Tuan-tuan, gua tu bukan jauh sangat ataupun gua tu bukan jauh sangat daripada orang yang Quraisy ni, dah naik atas dah. Cuma Nabi Abu Bakar kata, kalau mereka tundukkan pandangan, mereka nampak kita wahai Rasulullah. Tapi Nabi SAW diberikan ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia berkata kepada Abu Bakar, ma dhannuka ya Abu Bakr bisnain Allahu salisuhuma la tahzan innallaha ma'ana. Kita banyak kali dah kita ulang. Tapi nak sebutkan apa? Keyakinan dia kepada Allah. Ini pasti berlaku tak? Pasti berlaku. Orang Quraisy pasti akan naik, itu takdir. Takdir Allah. Orang Quraisy telah ditentukan oleh Allah naik ke atas. Tetapi dengan berkat percaya kepada Allah, redha dengan ujian, sabar dengan ujian, Allah keluarkan mereka daripada musibah. Ini antara yang kita kena tahu. Syaratnya apa? Syaratnya kena yakin Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan kita. Yakin sungguh Allah Subhanahu Wa Taala akan tolong kita sama dengan apa yang kita tengah tempuh sekarang ini. Daripada sudut penyakit kita, daripada sudut pekerjaan kita, perniagaan kita, apa yang ditimpa oleh Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita daripada sudut banjirnya, mungkin nanti satu hari kemaraunya, mungkin satu hari nanti COVID, na'uzubillah min zaliknya, tetapi dalam keadaan yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan kita. Jadi maknanya bila sesuatu berlaku, jangan rasa hati kita sempit, jangan rasa diri kita sempit, sebab cahayanya pasti akan muncul selepas daripada itu. Pasti. Sebab dah balik kepada inna ma'al usri yusra tadi, setiap daripada yang sempit itu pasti akan ada luas. Setiap daripada gelap itu pasti akan ada cahayanya akan muncul. Kena yakin. Sebab itu kalaulah kita katakan
Allah Subhanahu Wa Taala buatkan sesuatu itu berlaku. Kenapa? Kerana Allah nak suruh kita cari hikmah daripada perkara itu berlaku. Kita kena tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dia tak buat sesuatu yang ada di atas muka bumi ini saja-saja. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kita ini tidak menciptakan sesuatu itu dalam keadaan batil. Takkan. Tak ada satu pun Allah buat perkara itu saja-saja. Kenapa Allah buat begini? Saja. Tak ada. Pastinya ada hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala buat. Banjir di Yan sama. Sama. Dalam keadaan banjir di Kedah sama. Ada hikmahnya. Berlakunya COVID sama. Ada hikmahnya. Kita diberhentikan kerja sama. Ada hikmahnya. Kena carilah. Hikmah tu kena cari. Bukan menung saja redha, tak. Cari hikmah dia apa. Kita, perniagaan kita tak maju setelah mana COVID datang. Ada hikmahnya. Kita diberikan penyakit oleh Allah. Ada hikmahnya. Lutut sakit. Ada hikmahnya. Maka setiap daripada apa yang berlaku, kita kena cari hikmah dia. Maksudnya ambillah hikmah daripada setiap kejadian yang berlaku. Ambil hikmah daripada setiap kejadian yang berlaku, maka kita akan dapat jawapan. Jawapan dia kita akan dapat, maka daripada situ dah kita tahu bahawa setiap musibah, ujian, kejadian yang Allah berikan pada kita, pastinya ada hikmah yang mesti kita ambil. Dan setiap musibah, kita kena pandang daripada sudut yang lain. Setiap musibah yang datang pada kita, kita mesti pandang daripada sudut yang lain. Tak boleh kita pandang satu arah yang buruk saja. Ya Allah bagi pada aku ni, mungkin Allah bagi pada aku ni, mungkin aku buat dosa banyak dulu kot. Satu arah. Tetapi jangan pandang arah itu saja. Pandang arah positif. Kan saya sebut tadi pada awal tadi, saya suruh tuliskan 3. Tak tahu siapa tulis, tak nampak. 3 ni kena ada. Maksudnya setiap yang berlaku masuk daripada akal kita, fikiran kita. Kalau masuk itu negatif, emosi ataupun hati kita juga akan jadi negatif. Dan tindakan yang keluar nanti pun akan jadi negatif. 3. Setiap tu, fikiran yang masuk, ataupun kita ingat apa, senang ceritalah. Apa yang bermain di fikiran kita kalau negatif, dia akan menghasilkan emosi ataupun hati kita juga negatif. Dan yang keluar nanti, hasil tindakan kita nanti juga akan negatif. Marah orang, dalam keadaan kita mungkin pukul orang, emosi kita dah terganggu. Tapi kalau yang kita fikirkan itu adalah positif, ni yang kita nak ambil ni, setiap musibah yang datang, ujian yang datang, kejadian yang berlaku, fikir juga daripada sudut positif. Maksudnya apa? Bila kita fikir positif, hati kita juga akan positif. Kita akan tenang. Kita akan tenang, kita akan redha, dan tindakan yang keluar nanti itu akan jadi apa? Tindakan yang keluar itu akan jadi positif. Ini yang kita kena tahu. Jadi sebab apa kita kena pandang daripada 2 sudut. Satu sudut betul kita pandang mungkin ada perkara yang kita terlepas pandang ataupun kita mungkin berlaku dahulu, kita dulu jahat, kita dulu jahil. Allah nak balas balik. Ya, satu sudut. Tapi daripada sudut yang lain kita kena tahu mesti ada positif supaya kita keluarkan daripada positif. Kata Dr. Al-Qarni, kalaulah orang memberikan kita segelas air limau masam, takkan kita nak minum masam-masam tu kan? Dr. Al-Qarni kata apa? Kalaulah orang berikan kita segelas air limau, takkan kita nak makan masam-masam tu, minum masam-masam tu? Pastinya kita ambil satu sudu untuk tuang dalam air limau itu menjadi manis. Maksudnya menjadi sedap untuk kita minum. Betul kan? Maksudnya sama, dalam keadaan Allah berikan takdir kepada kita, takkan kita terima bulat-bulat dalam keadaan kita pandang daripada sudut negatif saja. Maka ambil satu sudut untuk kita pandang daripada sudut positif. Kalau orang bagi kita seekor ular, betul, kita takut ular. Jangan bagi saya ular. Nak bagi kita ular, takkan kita tak katakan bahawa jangan bagi saya. Ambil. Mungkin kita boleh manfaatkan kulit ular itu untuk buat perkara-perkara yang bermanfaat. Itu daripada sudut positif. Itu yang kita katakan bahawa apa? Ada perkara yang mungkin kita takut sesuatu itu, tapi rupanya ada baik pada kita. Kita katakan bahawa mungkin ada benda yang tak bagus untuk kita, macam air liur tadi, tak bagus untuk kita makan masam-masam macam tu. Tapi rupanya ada satu kebaikan yang kita boleh ambil daripada itu. Macam ular tadi, orang bagi ular, mungkin kita katakan, berbisa ni Ustaz, nanti mati kita. Tetapi mungkin kita boleh ambil manfaat daripada ular itu. Sebab itu yang ini Allah sebutkan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Ini ramai dah orang tahu ayat. Allah kata dalam surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kamu benci kepada satu perkara itu, wa huwa khairul lakum. Sedangkan ianya baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an. Boleh jadi kamu suka kepada sesuatu perkara itu, wa huwa syarrul lakum. Sedangkan dia buruk buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tutup dengan apa? Allah tutup dengan Allah yang Maha mengetahui. Apa yang kamu tak tahu, Allah tahu. Maksudnya kalau benda itu memang dalam keadaan kenapalah aku diberikan ujian begini, sakit begini, musibah begini, banjir begini, Allah tahu benda itu buruk untuk kamu. Tetapi apa?
Kita rasa buruk kan? Kita rasa buruk. Tetapi mungkin buruk itulah kebaikan buat kita. Kita rasa mungkin kebaikan yang Allah bagi kita kekayaan, bagi kita kereta mewah besar, perniagaan kita maju, orang ramai datang. Tetapi boleh jadi huwa syarrul lahum, huwa syarrul lakum, itu buruk buat kamu. Jadi Allah mengetahui dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu pada kita. Allah Maha mengetahui tentang apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi saya nak simpulkan untuk kita tutupkan perbincangan kita, lebih 5 minit dah. 9.20 tadi kan kita bincang sikit berkaitan dengan ta'aruf tadi tu, dah terambil masa sikit, tak apa, tak ada masalah. Jadi apa yang kita nak sebutkan untuk kita simpulkan kita punya topik pada malam ini, siri yang keempat, bagaimana untuk kita nak menetapkan ataupun bagaimana untuk kita nak bahagia, happy, gembira bila mana Allah Subhanahu Wa Taala tentukan sesuatu kepada kita. Yang pertama, balik Al-Quran dan Sunnah, iaitulah setiap berlaku itu adalah ketentuan daripada Allah. Kena tahu ni dulu. Mesti ketentuan daripada Allah setiap yang berlaku. Kita tak boleh kata dah, ini bukan Allah punya ni, ini aku yang pilih. Betul, tapi setiap itu adalah Allah yang buat. Setiap daripada pergerakan kita itu semua Allah yang buat. Kita yang pilih pada itu. Dan bila berlaku sesuatu ujian, musibah, kejadian yang berlaku pada kita, maka jangan kita duduk diam, tak buat apa-apa. Cari jalan keluar untuk kita nak menyelesaikan masalah-masalah itu. Seperti mana Nabi Ibrahim, seperti mana Nabi Musa, seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tadi. Kenapa? Kerana di sebalik yang Allah tentukan itu pastinya ada kesenangan, kemudahan, lepas daripada kita sabar dan redha di atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lepas daripada itu ataupun lepas daripada musibah tadi, dah cari jalan keluar, ada jalan keluar, tetapi jangan tinggalkan ia begitu. Kenapa? Kerana pastinya ada hikmah yang perlu kita cari. Ada hikmah kenapa Allah membuatkan perkara itu berlaku kepada kita. Kenapalah aku pergi masjid, selipar aku hilang? Cari hikmah dia. Dulu aku tak pernah pergi masjid, tak ada hilang-hilang selipar. Memanglah tak pergi masjid, macam mana nak hilang? Pergi masjid, hilang selipar, pasti ada hikmah. Pergi mana-mana ada perkara berlaku pada kita, pasti ada hikmah. Maksudnya, cari hikmah itu untuk kita memikirkan kembali fikiran kita masuk yang positif sahaja. Maka dalam hati kita, emosi kita juga akan hasilkan positif. Dan dia akan hasilkan tindakan kita juga yang positif. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini memberikan manfaat kepada kita insya-Allah, dan insya-Allah pada kuliah akan datang, siri yang seterusnya, saya ingat pada siri yang baru nanti kita akan bincangkan juga topik-topik yang baru. Saya kira mungkin untuk kita nak mengubati lagi penyakit-penyakit kesedihan kita, penyakit-penyakit yang ada pada diri kita, untuk kita rawat balik untuk menghilangkan kesedihan dalam diri kita. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada penganjur kita Rumah Ngaji Furqan, dan terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada hari ini. Ramai, Azwan ada, Wai Azra ada, Arif Ashraf ada, ramai lagi kita panggil sebagai sahabat-sahabat kita yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefahaman dalam agama untuk kita gunakan dalam kehidupan kita nanti bila mana diberikan ujian dan musibah ataupun apa sahaja yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mampu tempuhi sebagai orang yang beriman. Jadi mudah-mudahan kita jumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menadah tangan mohon kepadamu ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya serahkan balik kepada moderator kita yang handsome itu. Silakan. Allah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita harap akan berterusanlah majlis ilmu kita ni, kerana sekarang ni keadaan pun tidak ketentuan, setiap hari mungkin ada je yang akan bersedih. InsyaAllah kita akan cuba reset baliklah kesedihan dan perasaan kita ni setiap hari Khamis insyaAllah Ustaz ya. InsyaAllah, diizinkan Allah. Okey, terima kasih kepada yang kongsi, terima kasih kepada yang komen, like dan share semualah. InsyaAllah kita bertemu kembali minggu depan insyaAllah 8 suku seperti biasa. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.